Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan OMG terbitan Malaysia Gazette. Baik, bersama saya Syariq Kadir. Selama 45 minit ini kita akan berbincang mengenai satu isu yang sedang hangat sekarang ini, iaitu mengenai penyebaran virus COVID-19. Baik tuan-tuan dan puan-puan, status COVID-19 di Malaysia sehingga jam 5 petang semalam, iaitu pada 6 April 2020, menunjukkan jumlah kes baru yang positif adalah sebanyak 131 orang. Dalam arti kata lain, jumlah keseluruhan kes positif di Malaysia sekarang ini adalah 3,793 orang yang menjangkiti. Jumlah pesakit yang dah discharge adalah sebanyak 236 orang. Ini menjadikan jumlah pesakit yang telah sembuh dan discharge ialah 1,241. Sementara itu, pesakit di ICU pula ketika ini adalah seramai 102 orang dan 54 daripada jumlah tersebut memerlukan bantuan alat pernafasan. Dari segi kematian, duka cita yang dimaklumkan semalam ada satu kes, menjadikan keseluruhan kematian di negara kita setakat ini adalah seramai 62 orang. Baik tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita sangat bertuah kerana bersama kita adalah seorang pakar perubatan, tokoh perubatan yang tidak asing lagi, dan beliau juga adalah mantan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Ismail Barikan. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Selamat datang. Kita juga ingin berterima kasih kepada Prince Court, Pusat Perubatan Prince Court yang telah memberi kita kebenaran dan memberi kita kemudahan untuk menggunakan premis mereka. Baik Tan Sri, Tan Sri 35 tahun berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan. Tan Sri bersara sebagai Timbalan Ketua Pengarah pada tahun 2004 sebelum disambung kontrak dan dilantik pula sebagai Ketua Pengarah ketika itu. Maksudnya Tan Sri Ketua Pengarah tu tahun berapa tadi? 2005. 2005. Baik, untuk tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2005 ni dan beberapa tahun sebelumnya, kita dilanda, negara dilanda wabak virus Nipah, kita dilanda virus SARS, yang lebih kurang juga apa yang kita hadapi sekarang ni. Baik, mungkin kita nak tahu sikit pengalaman Tan Sri. Sekarang ni kita tengok, hari-hari kita duk tengok Datuk Nur Hisham di TV. Ketika zaman itu, inilah orang dia. Ketika zaman SARS, ketika zaman virus Nipah apa semua, inilah orang dia, Tan Sri. Okey, bagaimana agaknya Tan Sri handle situasi itu? Sebab ini melibatkan nyawa berpuluh juta rakyat Malaysia. Sudah tentu sebagai orang nombor satu di Kementerian Kesihatan, semua mata tertumpu kepada Tan Sri. Bagaimana Tan Sri memikul dan menangani masalah ketika itu? Terima kasih. Pada masa itu saya ingat 2003, kalau tak salah saya, masa berlaku wabak SARS, saya diberitahu oleh Menteri Kesihatan masa itu, yang berhormat Chua Ju Meng, Dr. Chua Ju Meng. Dia kata Kabinet semasa itu telah membuat keputusan supaya kita ada 2 spokesman untuk menangani masalah SARS. Dan siapa yang 2 spokesman tu? Satu Ketua Pengarah Kesihatan dan lagi satu Menteri Kesihatan sendiri. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan dibenar memberi maklumat berkenaan dengan technical matters lah. Dan Menteri Kesihatan pula akan bercakap mengenai polisi, mengenai macam mana kita nak handle wabak SARS. Yang buat keputusan ni ialah masa tu Perdana Menteri kita, Datuk Seri Dr. Mahathir, sekarang Tun. Jadi dia buat keputusan ni sebab bila berlaku Nipah virus pada tahun 1998, kalau tak salah saya, banyak huru-hara telah berlaku dalam negara kita. Jadi terlalu banyak orang duk bercakap. Dan oleh sebab itu, rakyat kita confused sikit lah. Dia orang tak tahu yang mana yang nak dengar, yang mana yang patut dipatuhi dan sebagainya. Disebabkan itu, Perdana Menteri pada masa itu telah
mengarahkan Menteri Kesihatan kita supaya mengadakan hanya 2 spokesman, iaitu Ketua Pengarah untuk teknikal dan Menteri Kesihatan untuk polisi. Jadi saya difahamkan Menteri pada masa itu minta Perdana Menteri beri ruang untuk satu lagi spokesman. Jadi kita just in case lah. Jadi satu lagi spokesman tu ialah Dr. Ismail Mardikan lah. Masa tu saya timbalan Ketua Pengarah Kesihatan. Tapi Menteri kata kalaulah sekiranya perlu kita nak timbalan Ketua Pengarah Kesihatan memberi maklumat kepada rakyat. Jadi pada kebetulannya semasa Ketua Pengarah Kesihatan masa itu membuat press conference dan sebagainya, beliau telah jatuh sakit. Okay. Jadi jatuh sakit dan dimasuki ke hospital. Dan oleh sebab dia dimasukkan hospital, saya terpaksa memikul beban yang perlu diambil oleh beliau. Jadi saya diminta menjadi spokesman untuk menangani wabak SARS, dan tiap-tiap hari saya terpaksa buat interview dengan press, dengan media, dan rakyat Malaysia pun kenallah siapa yang Dr. Ismail Mardikan pada masa itu. Jadi dalam masa 3 bulan tu saya diminta memberi maklumat dan nasihat kepada rakyat Malaysia supaya mereka tahu apa yang sedang berlaku di negara kita dan apa yang mereka perlu buat. Dan saya diminta memberi maklumat yang jelas, dan saya rasa semasa saya beri maklumat kepada orang ramai, saya mewakili negara kita, Malaysia. Jadi oleh itu, maklumat yang saya sampaikan kepada rakyat dan kepada orang ramai di Malaysia dan di luar Malaysia mesti tepat, mesti sahih, mesti betul. Kalau tidak, orang dikata kita menyembunyi maklumat. Dan itu kalau berlaku, terjejaslah apa yang saya perlu buat untuk negara kita. Jadi sebelum saya berdepan dengan mass media, saya pastikan maklumat yang saya beri kepada rakyat betul. Dan oleh itu saya minta semua pegawai-pegawai yang berkenaan, khususnya mereka daripada kawalan penyakit, untuk bertemu dengan saya sejam sebelum saya jumpa media. Dan dalam masa sejam tu, saya memastikan maklumat yang saya beri semua tepat, accurate. Kalau ada sikit benda yang tak kena dan sebagainya, saya akan teliti betul-betul sebelum saya menerangkan maklumat itu kepada orang ramai. Itulah punca yang mustahak lah. Kalau kita tak buat macam tu, maklumat yang kita beri akan dikontes lah oleh banyak orang. Dan saya rasa masa tu tak perlulah banyak orang untuk cakap. Jadi pada masa itu adalah 2-3 yang berhormat yang memberi penjelasan, memberi maklumat dan sebagainya. Saya bukanlah ada masalah dengan orang-orang politik. Tapi pada masa itu saya rasa eloklah Ketua Pengarah Kesihatan sendiri yang memberi maklumat supaya orang boleh percaya apa yang dimaklumkan. Jadi oleh itu ada 2-3 orang politik masa tu adalah bercakap sikit sebanyak berkenaan dengan maklumat dan yang dia orang nak beri kepada orang ramai. Jadi saya biasa, ni kawan saya yang beritahu lah, saya pun dah lupa. Kawan saya beritahu kepada saya telah bukanlah kita membidas tapi menegur orang-orang politik yang memberi maklumat selain daripada saya. Dan sebab saya buat keputusan untuk memastikan hanya seorang saja yang bercakap, jadi orang-orang politik tu pun lama-kelamaan pun berdiam diri. Bagilah Dr. Ismail bercakap lah. Bagi Ketua Pengarah, timbalan Ketua Pengarah Dr. Ismail bercakap. Jadi orang boleh percaya. Jadi itulah yang keadaan yang menjadi masa tu.
Dan saya diberi sokongan oleh Perdana Menteri masa itu, Dr. Mahathir, lepas tu pula Dr. Badawi dan sebagainya. Dan oleh itu, keterangan yang saya bagi itu tak ada masalah. Jadi kadang-kadang tu kita ada juga soalan-soalan daripada negara-negara jiran, umpamanya Singapura. Dia kata, kenapa Singapura banyak sangat kematian dan Malaysia hanya 2-3 saja? Saya memang dah tahu dia orang ditanya soalan macam tu. Jadi saya beritahu, kita ada pengalaman. Kita menangani wabak Nipah virus sebelum ni. Oleh itu, kita dapat tahu apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Mata Singapura masa tu, dia orang tak ada pengalaman langsung. Oleh sebab tak ada pengalaman langsung lah yang menjadi kematian yang begitu ramai. Jadi kita kena stand kita punya ground dan be confident, be calm dan janganlah terhuru-hara dan menakutkan rakyat. Okey, bercakap pasal menakutkan rakyat ni, mungkinlah ketika bertugas tu dia kadang-kadang ada macam dilema. Nak cerita terus terang ke tak pada publik ni? Nanti kalau cerita ni kan orang jumlah kematian meningkat, takut publik panik dan sebagainya. Ada tak ketika itu Tan Sri macam ada dilema, ada certain point rasanya kita simpan dululah, ada tak ketika tak ada. Tak ada kan? Maknanya sebab kita kena terus terang. Sebab kalau kita menyembunyikan maklumat, kalau rakyat tahu, susahlah kita. Sebab kalau dia tak percaya spokesman yang lantik oleh kerajaan, habislah kita punya aktiviti strategi dan sebagainya. Tapi dulu tak adalah social media. Yang itulah masalah dia. Sekarang ada social media. Jadi sekarang ni kerajaan Malaysia ni bukan saja dia kena menangani wabak COVID-19, tetapi dia juga kena menangani wabak fake news. Yang tu yang mustahak. Okay, Tan Sri. Tan Sri sekarang orang yang tak ada kepentingan lah. Tak ada sebab Tan Sri bukan lagi government servant dan sebagainya. Maknanya Tan Sri bebas untuk bersuara. Jadi ramai nak tahu, berdasarkan pengalaman Tan Sri, adakah tindakan kerajaan kita untuk buat pergerakan terhad dan selama yang kita buat sekarang ni lah, adakah agak terlewat? Ataupun kalau ditanya pada Tan Sri, adakah sepatutnya kerajaan Malaysia buat lebih awal atau bagaimana kalau mengikut Tan Sri punya pengamatan? Pada pendapat saya, PKP ni satu strategi yang sangat mustahak. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada kerajaan Malaysia kena mengenalkan PKP ni. Tetapi seperti saudara kata tadi, eloklah kita ada PKP terlebih awal. Saya masih ingat masa kita nak bersemayang Jumaat dan sebagainya. Pada masa itu ada seorang menteri yang berkata, boleh ada sembahyang Jumaat tapi kita pendekkan khutbah Jumaat. Saya bukan kata nak melanggar prinsip-prinsip dan sebagainya, tapi saya rasa sebelum tu kita patut mengadakan PKP terlebih dahulu. Jadi tak perlulah ada sembahyang Jumaat masa tu. Jadi ini bermula lebih awal. Bermula lebih awal. Ini satu tindakan yang sangat mustahak. Lagi satu, saya berpendapat masa dia orang ada mesyuarat pertama, 5 negeri tidak dipanggil. Yang tu saya ingat memang tak betul lah. Sungguh pun perbezaan politik KSN kata dia terlupa nak panggil dan sebagainya, itu saya ingat no excuse lah. Jadi seorang yang chair the meeting mesti dia tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. Jadi kalau kita nak buat strategi, kita kena buat satu strategi yang merangkumi seluruh negara. Bukan negara-negara, negeri-negeri yang terpilih saja. Jadi dua perkara ni saya ingat kalau kita buat daripada awal lagi, mungkin kita akan dapat keputusan yang lebih baik daripada sekarang lah. Okey. Bagaimana Tan Sri melihat direction negara, direction kita punya Kementerian Kesihatan sekarang ini dalam menangani penyebaran wabak COVID-19? Saya ingat Kementerian Kesihatan Malaysia telah buat apa-apa yang patut dibuat.
Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada Ketua Pengarah Kesihatan dan anggota Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga para doktor dan anggota-anggota Kementerian Kesihatan dan sebagainya kerana bertungkus lumus untuk membendung perkara ini atau wabak ini. Tapi dalam kita buat usaha untuk menjaga rakyat, kita juga kena jaga kesihatan dan kepentingan anggota Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Mereka pun ada family, mereka pun ada stres dan sebagainya. Jadi walaupun saya tabit apa yang dia orang buat, tapi dia orang sendiri kena jaga diri masing-masing, kesihatan masing-masing dan sebagainya. Dan saya harap mereka akan berusaha untuk meningkatkan lagi apa yang mereka sedang buat. Okey, kita tengok sehari dua ni Kementerian Luar ada mengatakan mereka mencadangkan kemungkinan untuk membawa masuk pakar daripada luar negara ke negara kita. Yang mana yang hebat-hebat pakar-pakar di luar ni, dia orang nak bawa masuk. Jadi ketika zaman Tan Sri jadi ketua pengarah dulu, ketika virus Nipah, SARS apa semua, adakah kita menggunakan juga kepakaran asing atau kita menggunakan kepakaran yang sedia ada? Saya ingat tak perlu membawa pakar-pakar daripada luar negara. Ya. Kita sendiri boleh menangani masalah ini. I see. Masa saya menangani wabak SARS dulu, orang ramai yang minta kita tolong mereka. Oh, see. Sebabnya kata Malaysia telah buat satu pendirian atau strategi yang begitu baik. Jadi dia orang nak learn from kita pula. Jadi tak perlulah bawa pakar-pakar daripada luar negara. Kita sendiri pun dah ada. Kita sendiri pun dah ada pakar dan kita sendiri boleh menangani masalah ini. Okey, Tan Sri, dalam bahasa mudah, apa beza SARS ni, MERS-CoV ke ataupun virus Nipah ke dengan COVID ni? Apa bezanya? Bezanya SARS sungguh pun dia satu wabak yang membahayakan. Kadar matian SARS lebih teruk daripada COVID-19. Oh, SARS kematian lagi ramai? Lebih ramai, 10%. Okey, right. COVID-19 ni pula very, very infectious. Senang dijangkiti. Lebih senang daripada SARS. Oh, okey. Dia very infectious. Jadi sekarang ni kita ada hampir 1 juta cases. Okey. COVID-19 berbanding dengan SARS 800 ribu kalau tak salah saya. Okay. Jadi although very infectious, senang dijangkiti, tapi kadar kematian kurang. Of course disease tu masih evolve lah, masih berlaku dan kita tak boleh buat calculation untuk dia punya case fatality rate. Tapi kalau mengikut apa yang disiarkan dan apa dialami oleh negara-negara lain, pihak WHO dah kata case fatality rate COVID-19 ni 3.4%. Jadi berbanding dengan SARS 10%. Okay. Jadi sungguh pun dia senang dijangkiti. COVID-19 ni taklah begitu teruk daripada SARS pada pendapat saya lah. Tapi very, very infectious. Jadi kalau ada golongan orang yang tua, ataupun yang ada kencing manis, ataupun ada sakit jantung dan sebagainya, mereka akan mengalami masalah yang lebih daripada orang-orang lain. Orang yang lain. Jadi mereka kena berhati-hatilah. Okey, baru-baru ni kita dapat maklumat bahawa antara yang dibimbangkan oleh kementerian adalah jumlah ventilator alat bantuan pernafasan yang terhad, di mana berbanding dengan jumlah pesakit. Tetapi ada juga pendapat terutama daripada beberapa pakar yang mengatakan, hey, come on, yang lebih penting sekarang konsentrate dekat ubat ni. Ada 2 jenis ubat lah, katanya ada ubat-ubat penting, bukan sangat pada ventilator. Jadi apa pendapat Tan Sri? Okey, ini bukan perkara yang mudah. Kalau seseorang tu perlu ventilator, dia perlu ventilator. Jadi tak nak kena mengenai dengan makan ubat dan sebagainya. Kenaan dengan ubat sekarang ni yang kata chloroquine dan sebagainya. Tak ada data-data yang khusus, yang spesifik, yang mengatakan chloroquine ini akan
mengubati atau memberi rawatan ataupun memperbaiki COVID-19. Jadi saya tak galakkan sangatlah orang pakai gunakan kloroquine pada masa ini sebab data tak mencukupi lagi. Kita kena tunggu. Okey, Tan Sri ada mengatakan kita ni bertuah jugalah sebab Malaysia ni cuaca tropical. Dia panas so dia compare dengan Itali ke apa ke, kita ni agak beruntung kerana cuaca yang sebegini boleh merencatkan sedikit penyebaran ni. Betul ke Tan Sri? Memang benar. Kalau negara-negara yang bercuaca panas, ada yang pendapat yang berkata virus tu akan terjejah sikit lah. Tapi taklah itu perkara yang begitu penting sangat. Tapi lebih baik kita ada negara yang panas daripada negara yang tak panas. Itu saja. Tapi nak mengatakan oleh sebab kita ada negara panas, COVID ni akan hilang serta-merta, tak adalah. Okey, Tan Sri, di negara-negara yang maju, negara barat, dia ada macam satu bentuk sistem amaran awal. Contohnya kalau berlaku tsunami ke, wabak penyakit ke apa ke, dia ada integrated system di mana kerajaan dia boleh maklumkan dengan dalam TV, dalam media, dapat notification dekat handphone dan sebagainya. Kind of macam satu sistem amaran awal lah. Mungkinkah kita juga patut apply kaedah seperti itu, Tan Sri? Itu satu kaedah yang memang baik. Tapi sekarang saya ingat MKN sedang berbuat macam tu juga. Dia orang bagi message dan sebagainya. Tapi message yang dia orang bagi perlu lebih bernas daripada apa yang bagi sekarang lah. Kalau ada sistem yang saudara kata tadi itu memang elok. Jadi rakyat akan lebih prepared lah untuk menangani sebarang masalah yang berlaku di negara kita ni. Di Amerika Syarikat kita ada satu institute of CDC. Center for Disease apa? Control ya kan? Center for Disease Control. Ada pendapat mengatakan, hey, it's about time untuk kita pun ada CDC macam di Amerika Syarikat. Kalau pun tak sehebat di Amerika Syarikat, at least kita ada something yang lebih kurang hebat atau at par. Di Malaysia memang ada ke institusi yang setaraf dengan itu, Tan Sri? Memang kita ada bahagian kawalan penyakit pada mulanya. Lepas tu selepas SARS 2004, kita buat cadangan untuk ada CDC, Center for Disease Control. Tapi oleh sebab leadership change dan sebagainya, konsep tu memang ada, tapi strategi untuk mengadakan CDC ala Atlanta tu tak berhasil. Lepas tu kita adakan satu makmal kawalan penyakit di Sungai Buloh. Dan itu pun tak menepati ciri-ciri yang perlu dibuat oleh CDC kita. Jadi walaupun kita dah kenal pasti satu tapak untuk mengadakan CDC, tapi pada masa sekarang saya diberitahu oleh bekas Kota Pengarah Kesihatan, kawan saya juga, dia kata memang kita kena meningkatkan usaha untuk mengadakan CDC yang memang sahih, yang memang baik ala Atlanta. Tiba masanya untuk kita mengadakan tu. Tan Sri, masih terdengar rungutan here and there lah. Ada barisan frontliner kita tak cukup PPE, tak cukup itu, tak cukup ini. Biasalah dalam keadaan yang tak diduga sebegini. Saya rasa mungkin ketika zaman Tan Sri pun bila wujud virus macam ni, mungkin itu tak cukup, ini tak cukup kan. Bagaimana Tan Sri melihat benda tu? Memang kemudahan tak cukup. Banyak resources yang tak cukup. Jadi kita kena menangani masalah dalam constraint yang sedang ada. Tapi mengenai dengan mask dan sebagainya, apa yang Ketua Pengarah Kesihatan yang beritahu itu memang benar. Bukan semua orang kena pakai mask, tapi buat masa ni the jury is out there lah, dia orang kata. WHO kata kadang pakai, kadang tak pakai dan sebagainya. Tapi eloklah kalau kita gunakan mask tu, eloklah. Kalau tak guna pun janganlah sampai bila kita go for roadblock dan sebagainya, dia orang kata you tak pakai mask, you tak boleh masuk dan sebagainya. Jadi kena weigh the two together lah. Kota Pengarah Kesihatan satu macam tu, lain-lain menteri yang bercakap pun kena ikut apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan.
Jangan bagi maklumat yang bercanggah. Kalau bagi maklumat yang bercanggah, yang jadi rakyat kita akan confuse lah. Contoh pasal mas lah. Nak pakai ke pasal itu boleh jadi tak pakai ke. Jadi dia orang confuse. Bila dia confuse, habislah strategi kita. Elok kita dengar nasihat daripada Ketua Pengarah Kesihatan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Maknanya dalam menyampaikan maklumat tu tak boleh ada orang kata apa, orang ni cakap A, orang ni cakap B, orang ni cakap C. Ya. Ada berlaku zaman Tan Sri masa jadi Ketua Pengarah Kesihatan? Mula-mula tu berlakulah. Orang politik nak bercakap, gairah nak bercakap. Juga soal ni. Tapi saya kata jangan bercakap, saya sendiri bercakap. Lepas tu elok, alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan. Tan Sri masa head jadi Ketua Pengarah Kesihatan, dia tak bagi ni menteri-menteri ni cakap pasal ni. Kalau ni area saya, bagi saya bercakap. Ya. Tapi bukanlah untuk ego Tan Sri tapi bukan ego. Untuk supaya rakyat kita tak confuse. Dia orang jadi dia percaya apa yang dikatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekarang ni macam-macam berlakulah. Jadi saya ingat tak payah kita cakap pasal itu lah. Jadi yang penting maklumat tu kenalah sama. Maklumat dan disaut oleh orang yang di atas supaya tak nampak confused. Okey Tan Sri, bagaimana Tan Sri melihat kompetensi ataupun keupayaan yang dimiliki oleh kita punya pakar, kita punya doktor, kita punya kakitan kesihatan di negara kita? I think kepakaran mereka memang baik dan apa yang mereka sedang berlaku dan maklumat yang dia orang beri memang baik. Tapi yang masalah tu ya rakyat kita. Kadang-kadang rakyat kita ni kurang disiplin. Itulah sebabnya saya dah beritahu Ramadan, badal Ramadan dan sebagainya. Kalau boleh kita jangan adakan. Bukan kata kita tak mau beri bisnes kepada orang-orang ramai dan sebagainya. Tapi kalau ada badal Ramadan, saya takut orang-orang kita ni yang kurang disiplin akan memberi peluang untuk virus itu merebak. Sebab orang-orang yang pergi pasal Ramadan tu mungkin dia orang tak menunjuk gejala-gejala penyakit COVID-19. Sungguh pun dia orang ada virus tu. Itulah bahayanya. Jadi saya harap orang ramai akan main peranan yang baik. Bukan saja dengar maklumat atau nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Mereka sendiri kena berdisiplin diri, duduk rumah, basuh tangan, social distancing dan sebagainya. Kita kena main peranan yang setimpal. Kalau tidak, susah kita nak kawal penyakit ini. Tak boleh kita kata, ini Kementerian Kesihatan, ini kerajaan pasal ini, tak boleh. Kita sendiri kena berdisiplin diri. Masa Tan Sri jadi Ketua Pengarah Kesihatan, semasa ada virus Nipah, SARS, ada ke bentuk macam PKP macam sekarang ni di certain area yang ada. Tak ada Tak ada. Okey. Adakah kerana ketika itu tidak ada keperluan untuk buat demikian? Sebab masa tu taklah begitu teruk sangat. Sebab saya akan beritahu, COVID-19 ni very infectious, highly transmissible. Yang tu yang masalah dia. Kalau kita tak tahu pun, kita pergi sana sini, kita tak ada gejala-gejala penyakit, tapi kita ada virus tu, kita akan merebak kepada orang ramai. Dan kena pula golongan-golongan yang ada masalah seperti diabetes, heart condition dan sebagainya, mereka akan dapat penyakit itu dengan lebih serius daripada orang lain. Tan Sri, kalau bercakap tentang cukup tak cukup ni, confirm tak cukup lah. Contohlah, dari segi peralatan, dari segi manpower, dari segi sebagainya. Pasti akan ada kekurangan di mana-mana. Tetapi di sebalik semua kekurangan tu, adakah Tan Sri merasakan bahawa kita sebenarnya tetap juga di rantau ini, Malaysia tetap memiliki pasukan yang hebat dan terbaik? Yes. Saya rasa kalau kita banding, ada kawan saya tunjuk, banding Canada dengan Malaysia, nampak Canada dengan Malaysia kita main peranan yang lebih baik lah. Sebab kes-kes kita dah taklah begitu tinggi sangat mengikut berbanding dengan Canada. Jadi apa yang kita buat memang okey, memang betul. Cuma kita perlukan disiplin oleh orang ramai. Disiplin orang ramai itu lebih penting sebenarnya. Penting ya. Maknanya di peringkat Kementerian Kesihatan kita dah ready dengan equipment, dengan kepakaran, dengan manpower, dengan apa. Tetapi yang paling penting dalam soal ni adalah kesedaran sivik di kalangan masyarakat. Betul. Ketika
Tan Sri menjadi ketua pengarah kesihatan dulu. Apa strategi-strategi yang dirangka oleh KKM untuk educate public dalam bab kesihatan ni? Tak kisahlah masa denggi ke apa yang dibuat. I think kebersihan diri sangat mustahab. Kebersihan diri, kebersihan premis, yang tu sangat mustahab. Kalau kita tak mengamalkan kebersihan diri dan kebersihan premis dan sebagainya, sudah tentu akan merebak beberapa penyakit. Jadi yang ni maklumat yang sepatutnya kita canangkan kepada orang-orang ramai. Selalu apa yang kita buat dari segi apa pun, jaga kebersihan diri dan kebersihan premis. Dan kalau boleh lah, janganlah sangat bersalam-salaman ni. Saya satu kaedah yang memang silaturahim dan sebagainya, tapi buat masa ni 6 bulan, setahun lepas ni, buat namaste pun cukup lah saya ingat. Jangan tak berjabat tangan sangat. Kita tak tahu tangan tu dah pergi mana. Ya. Tapi kebersihan mesti, tak kisahlah virus apa pun, apa nama universal pun, precaution. Universal precaution is the most important. Sekarang ni practice universal precaution. Apa yang kita buat, kita kena mendisiplin diri, membersihkan tangan, membersihkan premis dan sebagainya. Itu yang mustahab. Okey. Tan Sri, berdasarkan pengamatan dan penilaian Tan Sri, sebab publik ni dia ada pengamatan dan penilaian dia. Dia kata, ni 2 minggu ni, habislah ni, PKP ni, tak ada dah ni. Ada yang kata, kalau macam ni punya gaya ni, setahun, 2 tahun pun tak habis ni. Berdasarkan pengamatan Tan Sri, selama mana kita nak menghadapi benda ni? Jadi sama ada PKP di beri extension atau dilanjut dan sebagainya, terpulang kepada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Mereka tahu statistik yang ada, sama ada kita perlu lanjutkan atau tidak. Tapi bagi diri saya, sama ada PKP dilanjutkan ataupun tidak, saya sendiri akan mengamalkan apa yang saya katakan tadi. Bermakna kebersihan diri, cuci tangan, social distancing dan sebagainya. Selama 6 bulan ataupun selama setahun, saya akan berjaga-jaga sebab kita tak tahu. Jadi kalau kita amalkan precaution seperti yang saya bagi tahu tadi, insya-Allah kita akan selamat. Jadi jangan ingat dah MCO dah tak ada, kita boleh bergairah pergi mana-mana. Tak boleh macam tu dah. Okay, jadi the life is not as normal as before lah. Nanti kita ada soalan daripada kita pembaca juga ni. Dia kata, Tan Sri, agaknya apa SOP ataupun benda yang perlu ditambah baik oleh kita ketika ini, kerajaan ketika ini, khususnya di KKM? KKM, I think dia orang dah buat apa yang sepatut dibuat lah. Within the constraints of apa yang dia orang ada. Jadi, spokesman okey, ketua pengarah kesihatan, dia orang bagi statistik dan sebagainya, nasihat pun diberi. Cuma yang mungkin kalau kita nak perbaiki lagi ialah messages atau maklumat yang diberi kepada orang ramai mesti selaras. Mesti jangan ada percanggahan di antara satu sama lain. Kalau ada percanggahan, memang public akan confuse, dia orang buat apa yang dia orang suka. I see. Yang tu kita perlu baikilah. Dan kita juga berterima kasih kepada polis dan AMI dan sebagainya kerana menurut perintah, dan kalau sekiranya ada berlaku sesuatu yang mereka perlu memberi bincangan yang khusus, mereka kena guna budi bicara sendirilah. Jadi saya rasa untuk memperbaiki keadaan, eloklah kita jaga apa nasihat yang dinasihati oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia. Jadi kalau boleh duduk rumah, jangan pergi mana-mana. Kalau perlu baru keluar. Kalau nak keluar pun, kalau ada polis dan sebagainya, kita kena beri sebab kenapa kita keluar dan sebagainya. Mungkinkah agaknya kalau Tan Sri masih lagi ketua pengarah kesihatan seperti sekarang, Tan Sri juga akan apply benda yang sama? Sama. Ya, memang sama. Ini bukan soalan siapa duduk di kursi ketua pengarah.
Tak kira lah sampai duduk kerja kita kemarah. Tapi kalau boleh saya janganlah banyak orang bercakap sangat lah. Itu sajalah. Jadi kalau kita nak bagi maklumat yang bernas, yang sahih dan sebagainya. Itu saja. Okey Tan Sri, ini ada satu perkara iaitu negara jiran kita Indonesia. Dia mempunyai jumlah penduduk yang sangat ramai. Dari segi geografi juga dia tak jauh daripada Malaysia. Dan sistem kesihatan di sana pun ada yang merasakan bahawa not at par dan sebagainya. Jadi kemungkinan dia juga ibarat satu gunung berapi yang bakal meletus kalau tak pihak berkuasa di sana gagal menanganinya. Dan sudah tentu impaknya akan sampai ke Malaysia sekiranya kita gagal mengawasi kita punya border dan sebagainya. Tan Sri juga merasakan benda yang sama? Memang. Kalau kita tak jaga border kita, apa yang kita berlaku sekarang akan tak berguna lagi. Akan terjejas. Sebab kita mesti jaga border kita. Sesiapa yang nak masuk mesti dikuarantinkan 14 hari. Mesti. Kalau tidak, kita akan membawa penyakit masuk menular balik ke Malaysia. Yang itu satu perkara yang tidak patut berlaku lah. Jadi setengah-setengah negara tu dia orang punya strategi tu tak begitu baik seperti kita. Mungkin sebab ramai penduduk dan sebagainya, tapi atau mungkin terlambat. Jadi kita tak mau jadi mangsa strategi mereka itulah. Kita tak mau jadi mangsa, jadi kita dah buat okey selama ini, alhamdulillah. Kalau boleh janganlah kita allow orang lain datang ke Malaysia dengan tidak kuarantinkan diri dan sebagainya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, pada yang baru saja mengikuti kita punya perbincangan ini, saya bersama dengan Tan Sri Dr. Muhammad Ismail Merican. Tan Sri Dr. Muhammad Ismail Merican adalah mantan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia yang ketika ini bertugas sebagai pakar perubatan di Prince Court Medical Center. Kita terima kasih juga pada Prince Court kerana memberi peluang pada kita untuk menggunakan premis mereka. Baik Tan Sri, ada satu perkara yang cukup merisaukan publik adalah sekiranya mereka ni ada simptom-simptom yang simple tetapi cuak, panik. Entah-entah ini COVID, wahal batuk biasa saja. Yang lebih membimbangkan mereka apabila mereka pergi ke hospital ataupun klinik kerajaan, doktor akan tanya, cik ada simptom? Tak ada. Ada kontak? Tak ada. Okey, cik boleh balik dulu. Maksudnya dia orang ada yang pergi tapi dikatakan bahawa sebab saya tak ada simptom, so dia orang tak ambil periksa uji yang betul lah menggunakan kaedah ujian COVID dan sebagainya. Macam mana Tan Sri? Itu satu cabaran kepada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Mereka yang tak ada kontak tapi mereka risau, bimbang. Ada yang kawan-kawan saya yang anak-anak datang daripada UK dan sebagainya, dia orang khawatir. Jadi saya nasihat mereka untuk buat ujian COVID-19 lah. Jadi dulu, pada masa dulu memang kit yang ada tu tak begitu banyak. Jadi terhad dan di hospital kerajaan saja. Jadi sekarang ni ada banyak usaha untuk mengadakan ujian ini di hospital-hospital swasta dan sebagainya. Ada sikit sebanyak kita kena bayar sikit kalau kita khawatir kan. Jadi kalau Kementerian Kesihatan nak test semua orang pun tak akan berlaku lah sebab terlalu banyak kes. Kita ada 32 juta rakyat ni. Takkan semua kes yang kata saya nak buat testing, dia tak boleh buat. Jadi kalau kita rasa kita ada kontak ataupun kita ada simptom-simptom yang memerlukan satu ujian atau membimbangkan, elok kita pergi testing di hospital swasta dan sebagainya. Yang mana ada memang ada sedikit, pergilah. Dan kalau negatif, alhamdulillah. Kalau tak negatif, kena pergi hospital lah. Jadi elok kita tiap-tiap orang kita ni kita kuarantinkan diri sendiri. Assume semua orang ada COVID-19. Oh, kita assume semua orang. Itu cara dia itu assume semua orang COVID. Ni saudara-saudari sini pun assume semua ada COVID. Jadi kita lebih kita lebih berhati-hati nanti. Kalau tak ada susah. Saya tengok kes dia batuk ke depan saya, mana saya tahu. Betul. Jadi kita assume semua orang ada COVID-19. Jadi oleh sebab itu kita ambil strategi yang boleh menangani masalah itu. Okey,
Ini satu sikap rakyat Malaysia yang asyik tak puas hati. Buat tu tak kena, kerajaan kata buat ni tak kena, itu tak boleh, ini ada saja yang komplain dan sebagainya. Especially sekarang ni zaman-zaman netizen, geng-geng bawang apa ni kan. Pantang tengok ada isu sikit yang viral apa semua kan. Itu pula nasihat Tan Sri macam mana? Itulah saya kata kita kena berdisiplin diri. Kalau berdisiplin bermakna orang-orang seperti ini yang suka komplain ni kenalah bertimbang rasa dengan kerajaan. Sebab kerajaan memang dia punya resources pun terhad. Dia akan cuba membuat sebaik mungkin untuk rakyat, termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi yang memang memerlukan daripada kita ialah kita mengikut nasihat yang diberikan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan asyik duk komplain saja. Komplain tu bila-bila masa pun orang duk komplain. Tapi kalau boleh, elok patuhi apa yang dinasihatkan. Kalau kita ada pendapat yang lain, boleh ada saluran-saluran yang kita boleh sampaikan lah. Tapi janganlah viralkan benda-benda yang tak betul dan sebagainya. Jadi orang selalu panik. Isteri saya dia tengok WhatsApp, dia kata, ni apa ni? Saya kena beritahu, kata ini fake news, yang ni betul, yang ni tak betul dan sebagainya. Jadi source atau sumber yang beri maklumat tu mesti kita cek dulu. Kalau source tu atau sumber tu daripada kementerian, daripada kerajaan, daripada source yang sahih, kita terima. Lain-lain semua saya tak terima langsung. Baru ni dia orang kata Raja Thailand meninggal dunia dan sebagainya. Itu semua fake news. Okey. Jadi kita janganlah ambil sebarangan. Now zaman social media, zaman WhatsApp, ada budak-budak nakal ni dia akan viral macam-macam. Jadi kita berhati-hati. Elok dengar nasihat daripada kerajaan dan Kementerian Malaysia dulu. Kita ada buat homework sikit pasal Tan Sri ni. Walaupun dah jadi ketua pengarah dulu, pukul 5 pagi dia akan dah mula round ward lah. Ni kerja-kerja administratif ada ni. Tapi kerja-kerja kat ward pun jalan macam biasa. Maknanya beban kerja tu memang berat. Memang banyak. Okey, apa nasihat Tan Sri pada kita punya doktor-doktor di hospital sekarang, pada nurses, paramedik, anggota frontline sekarang yang orang kata apa, yalah, setiap hari mungkin kita pun ada tengok gambar, ada yang terjelepuk di dinding, ada yang menangis dengan tinggal anak-anak. Maknanya Tan Sri sendiri orang kata orang dah makan garam dulu. Maknanya Tan Sri sendiri dah melalui apa dan merasakan apa yang mereka rasakan sebelum ini ketika dalam krisis virus Nipah, virus SARS dan sebagainya. Jadi mungkin Tan Sri boleh share sikitlah ataupun beri kata perangsang sikit pada mereka. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan berterima kasih rakyat kita kepada anggota Kementerian Kesihatan Malaysia dan para doktor kita yang bertugas dengan betul-betul lumus untuk membendung penyakit atau wabak ini. Lagi satu, saya tahu bila kita jalankan tugas tentu akan ada keletihan dan sebagainya. Kalau kita terlalu letih, kita mesti minta permission atau kebenaran untuk berehat. Kalau kita dalam keadaan letih, kita guard will come down. Jadi kita tak berjaga-jaga seperti yang kita sepatutnya berjaga. Jadi kalau dah terlalu letih dan sebagainya, eloklah beritahu kepada pihak yang berkenaan, saya nak berehat sekejap. Boleh dibolehkan Boleh, apa tak boleh. Saya nak berehat sekejap sebab saya terlalu stres dan terlalu letih dan sebagainya. Yang tu mustahak. Lagi satu, kita kena jaga diri kita sendiri. Self-testing. Self-testing, that means tiap-tiap hari kita kena cek diri kita sama ada kita ada gejala-gejala penyakit ataupun tidak. Dan rutin testing ni perlu kita buat. Lagi satu, kita kena jaga kepentingan keluarga kita di rumah. Mesti kita kena beri perhatian kepada welfare mereka. Kalau tidak, kita jaga orang lain tapi keluarga kita tak jaga. Okey. Lagi satu, memang resources yang ada sekarang ni memang limited. Jadi kita sekarang ni bertugas dalam keadaan constraint. Jadi kita buat secepat sebanyak sebaik mungkin lah.
kita buat sebaik mungkin, tapi jangan sampai to the extent of terlalu exhausted dan sebagainya, let our guard down and kita pula kena penyakit. Jadi itu tidak patutnya berlaku. Jadi eloklah kita bertungkus lumus, bagus, tapi jaga kesihatan diri. Kalau letih sangat, beritahu kepada pihak berkenaan, jaga kepentingan keluarga kita dan sebagainya, dan jaga diri masing-masing lah. That means precaution yang kita nasihatkan orang ramai, kita sendiri pun kena buat. Ini satu sacrifice yang kita buat. Kita ni last defense. Anggota-anggota kesihatan ni is the last defense. Kalau kita tak ada untuk mendung penyakit ini, siapa lagi nak buat? Mesti kita yang buat. Jadi inilah masanya kita buat sedikit sacrifice, dan saya harap Kementerian Kesihatan, mereka yang pihak beratasan akan menjenguklah. Jaga kebajikan. Turun padang. Mesti turun padang, tengok kebajikan mereka macam mana. Dan kalau boleh beri bantuan dan sebagainya. Lagi satu perkara yang saya nak tekankan ialah psychosocial stress. Kebanyakan mereka memang stres. Ini petugas? Memang petugas. Dia stres. Jadi sebab tiap-tiap manusia tu berlainan. Seorang mungkin dia boleh tahan stres, seorang tu tak boleh tahan stres. Jadi kalau ada mereka yang ada banyak stres dan sebagainya, elok beri counselling dan sebagainya. Kena ada? Mesti ada. Dia kalau tak psychosocial stress. Psychosocial stress. Jadi kita harap mereka di-identify dan diberi rawatan dan sewajarnya. Kalau tidak, susah. Okey, yang tu banyak orang tak tekan. Dia kata, oh doktor ni bagus, dia bekerja kuat dan sebagainya, tapi dia tak tahu faktor-faktor yang lain, stres dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi kita bersama dengan mantan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Ismail Merican, yang dah hampir 30-40 minit tadi berkongsi pengalaman beliau ketika menerajui kementerian sewaktu virus Nipah, virus SARS dan sebagainya. Okey, Tan Sri, kita sampai ke mungkin soalan yang terakhir, Tan Sri. Kan, kita dah dengar susah payah yang dilalui oleh petugas frontliner kita. Kita dah dengar sendiri pengalaman Tan Sri, dan Tan Sri juga tadi ada juga menegur juga pihak-pihak yang suka mengeluarkan kenyataan hingga bercanggah dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Mungkin satu soalan Tan Sri, iaitu mengenai COVID ni. Agak-agaknya Tan Sri, adakah sinar ataupun adakah sinar akan ada suatu hari penyembuh kepada penyakit ini, ataupun adakah dalam tempoh ini kita setahun 2 tahun ni kita terpaksa menghadap impak daripada penyakit ini? Itu soalan dia, Tan Sri. Adakah orang kata apa, COVID-19 ni mungkinkah akan berakhir atau ia akan terus kekal sampai bila-bila? Mungkin publik nak tahu, Tan Sri. Saya ingat COVID-19 ni akan dibendung lama kelamaan. Mungkin makan masa lama sikit, 6 bulan, setahun setengah dan sebagainya. Dari segi rawatan dan vaksin, banyak pihak yang sedang bertukus lumus untuk membuat kajian dan sebagainya, untuk beri atau harapan untuk mereka yang menghadapi penyakit ini diberi rawatan lah. Sebab ubat-ubat yang ada sekarang ni masih dalam investigative stage. Jadi masih dalam kajian. Jadi nak kata tak ada ubat, tak betul lah. Mungkin ada ubat tak lama lagi. Mungkin ada vaksin tak lama lagi. Tapi ini akan makan masa lama sikit. Jadi mungkin setahun dan sebagainya. Jadi dalam masa itu kita janganlah berputus asa. Kalau kita amalkan apa yang saya katakan tadi, insya-Allah kita akan dilindungi oleh Allah SWT berkenaan dengan penyakit ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi temu bual saya dengan mantan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Tan Sri Dr. Muhammad Ismail Merican. Terima kasih banyak, Tan Sri. Terima kasih. Kita juga pihak Malaysia Gazette ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Prince Court kerana membenarkan kita menggunakan premis mereka yang serba indah ini
Pada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana selama setengah jam 45 minit ini bersama kami. Semoga perbincangan ini boleh memberikan sedikit maklumat ataupun meredakan sedikitlah kegelisahan yang sedang bersarang di hati semasa tempoh PKP ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alright, terima kasih. Terima kasih. Okey. Panjang juga sembang. Ya.